sepatutnya lulus kan? Saya setengah tahun tu. Lulus kan? Okey, kalau macam tu saya nak target percubaan 50 ke atas. Fisik paling senang dapat A tau SPM. Fisik paling senang dapat M sebab kita tengok capai tak 50. Kalau capai ni dah habis ni, kita nak buat latihan dah. So lepas percubaan kita punya target untuk latihan skill untuk latihan untuk kan strategi untuk kerja A itulah. Soalan mana jawab, soalan ni kita jawab, soalan macam ni nanti. Tapi untuk ni kita 50 je. Kalau kau boleh capai, okeylah, capai target. Jangka masa pendek. Okey? Macam dalam bab matematik, pemodelan matematik. Saja pemodelan matematik form 4 kan kewangan jangka masa pendek. Itulah tak ingat dah. Apalah. Okey. So kita tengok teori kuantum cahaya. Okey. So korang akan berbalik kepada Newton jugalah. Dia ada perkataan Newton kat situ Jadi kita akan tengok satu persatu. So sejarah fizik kuantum tu kita faham sejarah subjek yang korang tak suka. Okey, sejarah tadi pun mak mesej kita pula anak saya ni teruk ni sejarah kan. Kau fikir kenapa sedia? Bahasa tak ada. Ngadukan saya juga. Kan? Lepas tu tanya balik. Mana BI dengan Mac je? BI dengan Mac lulus. Okey lah. Dah subjek saya okey. Cikgu cakap okey, kenapa saya nak? Ni kan cikgu lah sejarah mana? Sejarah ni baca je. Kalau korang nak saya tolong beli buku, saya boleh tolong beli buku. Tapi tak gunalah beli buku kalau korang tak buat. Saya boleh tolong belikan yang bagus lah kan. Tapi caranya ialah beli buku, korang jawab. Tengok daripada buku teks korang, saya jawapan, tanda, nanti percubaan, sebelum SPM, baca buku latihan ni. Okay, baca balik buku latihan ni. Dengan harapan, tapi kalau kena pastikan siap lah buku tu. Dengan harapan ada soalan daripada buku tu keluar. Rasa buat macam tu dulu. Tapi memang sebenarnya baik lah. 80% keluar. Okay. Lagi banyak buat, lagi banyaklah keluar tu tak? Okay. So berdasarkan teori kinetik Newton, konsep mekanik klasik berdasarkan hukum-hukum gerakan Newton. Isaac Newton menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah. Sifat-sifat cahaya diterangkan oleh teori gelombang elektromagnet Maxwell. Macam kat Taipei, kat kampung Ser, ada Bukit Maxwell. Nama orang tu Bukit Maxwell. Nama Melayu dia Selaru. Corak interference daripada eksperimen Dewey celah. Dewey celah tu apa maksud Dewey? Dua. Okey, baik, faham. Yang dijalankan oleh Thomas Young. Kan, kalau sebut Young ni bukan sebab dia muda, tapi sebab dia mencipta yang gelombang cahaya tu, yang fenomena lagi pembiasan yang dalam celah tu apa celah? Yang melalui celah tu. Pembelawan. Kan dia ada pantulan, pembiasan, pembelawan, interference kan? Ada 4 kan? Pembelawan tu yang di celah yang kalau yang cahaya tu, kalau kita ni ada dia bagi cahaya. Okey. So satu ni, tu ada satu celah, dia akan sebelah dua. Tu kita panggil fenomena Dewey celah Young. Okey, bukan Young. Okey. So, John Dalton memperkenalkan model atom yang manakala J.J. Thomson mencadangkan elektron dalam model atom itu. Dua model fizik untuk mewakili tenaga dalam gerakan. Model zarah dan model gelombang. Okey, apa maksud pula teori kuantum?
Membincangkan proses-proses fizikal secara mikroskopik, maksudnya terlalu mendalam. Max Planck. Max Planck. Ingat Max Planck macam satu game yang ganas. Kita apa korang tak main? Max Payne. Max Payne. Kau main ke? Tak main dulu. Tahu. Tak, kadang muka baik ni tapi dia ganas. Muka ganas ni, hati dia lembut. Betul lah. Saya tak percaya dia muka baik. Okay. Jadilah muka ganas Okay, so konsep kuantum yang kemudian Albert Einstein membuktikan bahawa cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang diskrit yang dinamakan foton. Bukan paket-paket Cloud9 tu. Kau tahu tak, Albert Einstein ni, dia punya otak dia pamerkan dekat museum. Kan? So, kalau kau pergi museum, tengok otak Albert Einstein, kau panggil dia otak kau. So, kan? So, dia dikebumikan tanpa otak lah. Okay, so paket tenaga diskrit itu dipanggil foton. Okay. Niels Bohr menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen disebabkan oleh peralihan atom di antara aras tenaga yang berbeza. Sebab tenaga tu ada aras tertinggi, aras tengah, aras banyak aras lah. Okay, Louis de Broglie menguraikan sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan zarah-zarah atom. Okay. Nama-nama ni kalau korang nak kaji lagi, kalau korang rajin lah kan, korang cuba search History Channel kalau ada Astro lah kan, ataupun kat YouTube je lah, type nama tu History Channel. Dia nanti keluar lah dia punya cerita sejarah tu kalau kau nak baca kan, kalau nak faham bab ni. Sebab dia bab ni dia cerita-cerita orang-orang ni lah. Dulu memang sesa ada Astro, saya suka tengok History Channel lah, sebab saya tengok yang nama-nama ni saya pernah dengar, tapi kita tak suka kan, kita nak tengok drama. Jadi nak senang potong je lah. Selamat. Okey, jasad hitam. Jasad hitam ni ialah suatu jasad unggul yang boleh menyerap dan memancarkan semua gelombang elektromagnet, termasuk cahaya dan haba yang jatuh padanya. Kan? Hitam kan? Hitam dia menyerap cahaya kan? Menyerap haba kan? Okey. Sebab tu orang tak buat bumbung warna hitam. Tapi orang nak juga buat bumbung warna kelabu. Kelabu kan daripada hitam. Sebab tu korang ni pakai tudung hitam ni banyak menyerap haba. Tak ada apa. Kenapa kita pakai songkok warna hitam Kenapa tak warna pink je? Di masjid kan, raya pakai songkok warna pink. Siapa berani? Saya tak berani. Saya kecam. Tapi kalau ramai-ramai, dia diviral kan Okay, so fizik klasik tidak dapat. Perempuan sepaham pakai tudung hitam, dia tak payah gosok. Betul lah, Setuju? Setuju. Okay. Tapi itulah lelaki kalau pakai songkok hitam, dia nanti nampak lah dia punya dah kurang rendah kan, sekolah agama. Depan tu dah buat koyak. Kalau dah lama tak sekolah agama. Tak nyali. Okay. Tak, kau ni Ali tak sekolah agama, dia tak ada agama ke? Dia cakap Okay. So, fizik klasik. Dia ada fizik klasik. Kau tahu tak, dekat UKM ada khusus fizik tulen. Maksudnya kalau fizik tak tulen tu dia lembut lah. Tak, ada pula tulisan kita ambil khusus tu. Kat UKM. Fizik tulen. Tapi itulah. Saya pun tak faham lah kan. Ambil penat-penat belajar khusus tu. Tak nak cari kerja kan. Cari kerja yang berkaitan lah. Dia pergi mengajar pusat tuition, ada satu pusat tuition kat Jangkang pula. Tak tahu lah ada sekolah tu apa kan. Mungkin free ke kot kan. Dia lah belajar sampai macam tu. Kalau bagi saya dia. Sebab saya rasa boleh pergi lebih jauh. Tak, kan saya tak suka korang ni. Korang lebih baik. Okay. So,
Teori klasik gelombang menerangkan cahaya sebagai satu spektrum yang selanjar. Selanjar tu maksudnya apa? Dalam sains selalu sebut. Selanjar ni macam apa? Macam apa? Ada maksud, mempunyai maksud yang sama. Dalam sains tadi saya lupa dah maksud dia. Sebab saya ajar sains tapi saya lupa. Okey, tenaga suatu gelombang bergantung kepada keamatannya. Keamatan cahaya, kita tak sebut keterangan cahaya kan? Kita sebut keamatan cahaya. Maksudnya bila keamatan tinggi, maksudnya semakin terang. Maksudnya semakin banyak tenaga. Okey? So, semakin pendek panjang gelombang, semakin banyak tenaga dibebaskan. Okey. Kalau gelombang tu dekat kawasan air dalam dengan kawasan air cetek, yang mana gelombang dia pendek? Kawasan air cetek. Bila gelombang dia pendek, macam mana pula dengan laju dia? Rendah. Kenapa? Macam mana nak tahu? Macam nak tahu? So, kena pakai formula V sama dengan N lambda. Nampak? Sambil itu kan orang kata balik. Oh, kata gelombang kan. So, kalau pendek, dia pun akan jadi. Tetapi dia punya frekuensi tetap sama. Okey, keputusan eksperimen yang ditunjukkan dalam rajah 71 tunjukkan tenaga memuncak dan kemudian berkurang apabila panjang gelombang semakin pendek. Dekat gelombang tu, korang dah belajar dia ada puncak. Kan, gelombang yang bahagian atas kita panggil puncak. Bukan yang menuju puncak, bukan. Kita ni puncak. Ni? Lembangan, bukan lembaga. Lembangan, bukan lempangan. Okey. So, sebab tu disebut puncak. Sebab dia bahagian yang paling atas. Maksudnya keamatan sinarannya paling tinggi dan juga dia punya tenaga juga lebih tinggi. Contoh, bila korang bawa motor atau kereta pada waktu malam, kau tengok lampu kereta tu terang sangat. Sebenarnya terang sangat tu dia pakai tenaga yang lebih tinggi lah. Jadi kereta yang pakai lampu ataupun gerak pada waktu malam, bila dia terlalu terang lampu dia, so bateri, apa dia punya jangka hayat bateri tu akan cepat lah. Akan cepat lah apa ni, kena tukar bateri. Sebab dia pakai terang-terang kan. Okay. Okay. Apa itu kuantum tenaga pula? Teori kuantum Max Planck menerangkan bahawa selain frekuensi, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tenaga yang dipancarkan. Tenaga selanjar lawan tenaga diskrit. Okey, spektrum selanjar cahaya nampak ialah satu contoh tenaga selanjar. Ni maksudnya selanjar ni berkaitan. Maksudnya berkaitan antara satu sama lain. So, nampak panjang gelombang dalam nanometer tu, maksudnya dia ada cahaya ni dia ada panjang gelombang yang tertentu. Cahaya hijau, cahaya biru, cahaya kuning kan. Dia ada panjang gelombang yang tertentu. Okey. Kalau berpusing yang lama dia ada bagi cahaya apa panjangnya apa, cahaya ni panjangnya apa, cahaya ni panjangnya apa. Tapi buku tebal lah. Lagi tebal pada buku teks korang. Oh, buku teks ni. Kan, nampak? Tebal tebal. Nanti masuk lah. Okay. Okay. So, next. Julat panjang gelombang. Mana nak hilangkan ni? Canggih sangat ni. Kita tak boleh nak faham. Okay, julat panjang gelombang bagi cahaya nampak. Cahaya nampak tu maksudnya yang korang nampak sekarang ni. Cahaya yang membolehkan korang nampak. Ialah antara 400 nanometer sehingga 750 nanometer. Okey. Sebab tu cahaya ni, orang-orang yang mata dia elok ni, maksudnya tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang ni korang pada waktu gelap ni, kalau korang tak nampak pun kita tak boleh kata kita rabun. Kadang-kadang ni dia bergantung pada itulah spektrum cahaya itulah. Dia fizik semualah. Sebab tu kadang orang buat spek ni, dia jadi mahal.
Sebab contoh kena atasi dah malam pula. Kan? Dia ada rabun tapi malam pula ada problem, kena atasi masalah-masalah tu. Jadi saya punya cermin memang untuk malam. So tak ada masalah lah, tengok cahaya tak ada hal, tengok lag je. Tengok matahari sakilah. Tapi bila umur korang dah melebihi 40, korang dah ada masalah nak baca buku dekat-dekat. Walaupun tak rabun. Kalau kau pasal mungkin kau tengok parent korang mungkin baca. Dia tengok handphone kan. Sebab itu yang dia boleh tengok, jarak dia boleh tengok. Mungkin dia tengok sini. Itu jarak yang sesuai untuk dia tengok. Sebab dia menyesuaikan diri. Macam saya macam ni lah, boleh tengok lagi. So sebab dia orang yang umur 40 dah ke atas, dia ada masalah lah. Tapi dia tak rabun jauh. Tapi dia bukan rabun dekat, tapi itu adalah situasi biasa. Disebabkan ni lah saya nampak lah mata dia dah tua lah kot ya. Okey. Tiada jurang pemisahan antara setiap warna dalam spektrum cahaya nampak. Spektrum garis daripada lampu gas merkuri yang panas ialah satu contoh tenaga diskrit. Contoh saya tak boleh terangkan macam mana lampu gas merkuri ni macam mana sebab saya sendiri pun tak dapat tengok. Okey, cahaya dipancarkan terdiri pada panjang, gelombang dan frekuensi tertentu yang tetap menghasilkan cahaya garis berbeza warna. Oleh sebab spektrum garis yang dihasilkan oleh setiap unsur mempunyai satu siri garis tersendiri, spektrum garis boleh digunakan untuk mengenal pasti kehadiran sesuatu unsur. Kuantum tenaga ialah paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Planck menerangkan tenaga dikuantumkan iaitu dalam paket tenaga yang diskrit. Einstein menyatakan bahawa foton ialah kuantum tenaga cahaya dalam bentuk paket tenaga yang diskrit. Nanti bila kita dah jawab soalan, kita cuba fahamkan. So kita jumpa formula yang pertama yang dipanggil foton. E sama dengan HF, di mana H itu adalah pemala Planck 6.63 10 - 34 Joule per saat. F mewakili frekuensi gelombang cahaya. Dengan ini E itu ataupun tenaga foton adalah berkadar terus dengan F, iaitu dia punya frekuensi gelombang cahaya. Berkadar terus. Maksudnya kalau F bertambah, E pun bertambah. Kalau F berkurang, E pun berkurang. Okey, tenaga bergantung pada frekuensi gelombang. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi kuantum tenaga. Okay, sebab dia bergantung pada formula tadilah, E sama dengan H. H tu adalah dia punya pemala. Jadi dia tak berlaku apa-apa ya. Okey, contoh soalan. Okey, gelombang radio daripada sebuah stesen radio mempunyai panjang gelombang 25 meter. Tentukan tenaga foton bagi gelombang radio tersebut. Okey, nampak dia guna formula HF. Okey. Nampak, kena tahulah C tu dia mewakili Fx. Okey, C itu adalah kelajuan cahaya 3/10⁸. C laju cahaya kan? Laju cahaya 10 dah. Ni saya rekod pakai sini. Ini. Laju gelombang. Laju gelombang ke C? Gelombang cahaya kan? Okey. Dalam vacuum kan 3/10⁸ kan? Ni standard lah. Tak payah nak ni, korang hafal dia terus. Sebab C tu mewakili F lambda. Okey, sebab tu dia gantikan. Okey, apalah dia buat waktu ya. So, sama juga dengan HC per lambda, ni formula yang sama. So, pemala Planck masih sama. 25 ni adalah panjang gelombang kan? Okey. Okey. So, ni jawapannya buka ekor dulu luar pula. Okey. So, sifat kedualan gelombang darah. Kedualan pula. Tu saya kata. Dalam bab ni banyak bahasa pelik-pelik. Gelombang menunjukkan sifat-sifat gelombang seperti mempunyai panjang gelombang dan mengalami fenomena gelombang. Objek-objek menunjukkan sifat-sifat zarah seperti mempunyai momentum dan tenaga kinetik dan berlanggar antara satu sama lain. Zarah-zarah kan? Okey. Hipotesis de Broglie menyatakan bahawa zarah-zarah seperti elektron boleh juga menunjukkan sifat gelombang. Dah pula dikata elektron pula boleh bersifat gelombang. Momentum P kan sama dengan mv. Momentum P sama dengan mv kan.
Sebab P tu adalah simbol untuk momentum. M tu apa? M. Jisim. B tu apa? Laju. Okey. Dan panjang gelombang lambda, suatu zarah dihubungkan oleh persamaan P sama dengan H per lambda. Okey. So, P sama dengan H per lambda. Momentum. So, ada momentum pula dalam bab ni. Okey. Tapi formula dia lain pula. Ni momentum untuk tenaga foton lah. Oleh sebab momentum P, suatu zarah boleh dihubungkan dengan jisim dan hal laju. Zarah itu rumus P sama dengan NV. Panjang gelombang di Broglie. Broglie pula buat hal. Lambda boleh diungkapkan sebagai lambda sama dengan H per MV. Tadi P sama dengan H per lambda. Lambda sama dengan H per MV. Masih lagi H tu pemalar Planck. Nampak dia guna banyak guna pemalar Planck. Daripada persamaan di atas didapati bahawa panjang gelombang bagi zarah berjisim besar adalah sukar dikesan. Tidak dapat diperhatikan kerana nilainya yang sangat kecil. Okay. So yang rasa cikgu korang pun tak dapat nak terangkan sebab ini adalah cikgu bukan cikgu terangkan, pensyarah yang terangkan. Okay. Melainkan cikgu korang memang ada belajar fizik lah kat tu. Dia tak salah rasa dulu saya belajar sampai fizik 2. Maksudnya kalau korang nak belajar ni dekat U ni fizik 3. Fizik 3. Ada 2 buku fizik, dua-dua tebal ni. Ngangau kau nak baca. Kau rebus pun tak mampu. Okey. Diberi jisim 1 elektron adalah 9.11 darab 10 kuasa negatif 1 kg. Tentukan panjang gelombang di Broglie bagi suatu elektron yang bergerak dengan hal laju 3 darab 10 kuasa 7 ms negatif 1. Nampak dalam lambda sama dengan H per MV tadi ada kat atas kan? Ni lambda sama dengan H per MV kan? So dia tinggal gantilah H tu pemalar Planck, M tu jisim dia bagi, jisim elektron kan? Lepas tu dia bagi 3 darab 10 kuasa 7. Okey, apa yang senang korang berhati-hati kalau unit, bila korang dapat unit tu, unit untuk jisim, jelas kan, unit asas dia kan. Unit untuk panjang, unit asas dia adalah masa, meter. Unit untuk masa, unit asas dia adalah saat kan. Kena hati-hati, kadang-kadang soalan tu ditukar jadi gram ke. Hati-hati kat situ je. Sebab kadang mungkin korang kena hati-hati tu maksudnya, kalau korang tengok soalan tu, tukar je ni, tukar je, masukkan dalam formula je. Formula dah tahu, masukkan je. Jangan korang macam abaikan, takut unit tu berbeza. Saya takut fizik yang tahun ni macam tu. Mungkin senang, tapi unit tu dia tukar. Tak susah pun kalau kau nak kg ke gram semua tu korang beringat kan. So hati-hati kat situ. Sebab saya rasa kau tak ada masalah tak ganti-gantikan unit ni tak payah. Masukkan je terus dapat jawapan dengan kalkulator kan. Tapi hati-hati dengan unit. Saya yakin fizik masih senang lagi tahun ni. Tapi kena hati-hati dengan unit. Okey, hipotesis di Broglie disahkan oleh eksperimen pembelauan elektron yang menunjukkan wujudnya sifat-sifat gelombang pada elektron. So kalau kau tengok corak pembelauan elektron, nampak tak? Maksudnya kalau yang tak berapa cerah 7.4 tu kat atas tu, dia punya gelombang tu dekat ke jauh? Lambda dia tu, panjang gelombang tu, panjang ke pendek? 7.4. Pendek lah kan? Pendek ke panjang? Panjang lah kan sebab tak jelas kan? Sebab yang kecil, yang bawah tu jelas sebab panjang gelombang ni pendek. Okey. Okey, Raja 7.6 menunjukkan perbandingan antara imej sel darah merah. Biologi pula. Yang dia sial tak belajar biologi. Alah, dulu masa ni pun saya suruh kan ambil biologi kau nak ambil JKT juga sebab sayang kan cikgu ni. Kan tengok. Dia pun tak tahu. Okey, dihasilkan oleh mikroskop optik dengan mikroskop elektron. Kat sekolah tak ada mikroskop elektron. Tak ada. Ada. Tak ada setahu saya. Mahal. Tapi kat universiti ada. Satu je.
Saya pernah tengok. Tapi memang image dia kalau letak sel per detail. Kau nampak mitokondria, vacuum semua jelas gila. Jelas. Saya sebut gila tu terlalu power lah kan. So nak cakap memang sebab saya dengan teacher pernah tengok, pernah pakai benda tu. Benda ni satu dapat harga dia pun mahal. Puluhan ribu tak salah saya. Saya kan boleh. Elektron lah. Tahu boleh tengok. Elektron. Mikroskop elektron. Lama pun mesti dia guna elektron. Dia adalah tu punya teknik dia kan. Yang hari tu yang kita belajar dalam bab yang senapang cahaya tu. Senapang elektron tu. Tu lah dia konsep dia tu, dia guna tu. So dia letak slide. So elektron tu langgar sel tu. Nampaklah. Dipantulkan pada kita balik. Nampaklah jelas bentuk sel tu. Sebab penting lah ada kegunaan dia. Sebab dia orang-orang yang banyak buat kajian tentang sel lah. Sesuai lah. Perlukan detail yang lebih tepat. Macam saya tak buat kajian tentang sel. So saya banyak buat kajian pasal DNA. So saya perlukan PCR, polymerase chain reaction. Kau tak belajar kat sini. Nanti kau belajar kalau kau ambil biologi, kau masuk peringkat yang masuk U, jazah, kau akan dengar lah PCR. Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction ni dia berkaitan dengan DNA. Yang kalau biologi yang DNA itu kalau cerita senyum je lah. Sebab itu adalah kepakaran saya. Kepakaran saya dulu. Okey? Nantilah. Okey, so cahaya dan elektron menunjukkan sifat-sifat kedualan gelombang zarah kerana mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Maksudnya kedualan tu dia ada dua sifat. Kedualan maksudnya dua sifat. Dia ada sifat gelombang dan dia ada sifat zarah. Okey, maksudnya zarah ni kan dia berlanggar di antara satu sama lain kan. Gelombang tu kan dia ada gelombang, ada berapa jenis gelombang? Berapa jenis gelombang? Gelombang apa dan gelombang apa? Sebab dia bergantung pada arah perambatan gelombang. Mana ada dalam tu? Mana ada dalam otak ni? Dalam buku ada kot. Aduh, kalau tanya apa jenis gelombang, kau tak ingat. Apa? Gelombang membujur dengan gelombang melintang. Gelombang membujur, gelombang melintang dia selari dengan arah perambatan gelombang. Selari dengan arah perambatan gelombang. Gelombang membujur, dia berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Cek baliklah takut situ tukar. Membujur selari terbalik. Kan saya cakap. Okey, itu definisi dia. Gelombang melintang bersendar. Gelombang melintang ialah gelombang yang merambat berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Betul. Gelombang membujur adalah gelombang yang merambat selari dengan arah perambatan gelombang. Lah kalau kau ikut ayat dia tu memang tak sama. Tapi ada kan ayat dia tu kan. Arah perambatan, selari, itu yang penting, poin-poin dia. Okey. So dia ada dua sifat. Okey. So panjang gelombang di Broglie jauh lebih pendek daripada panjang gelombang cahaya nampak. Di Broglie ni macam mana lah dia boleh nampak gelombang yang pendek ni kan? Panjang gelombang yang pendek ni menghasilkan kuasa pembesaran bagi mikroskop elektron yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop optik. So maksudnya sebabkan di Broglie ni dia punya konsep panjang gelombang yang pendek tu untuk mencipta mikroskop elektron. Mikroskop elektron ni. Okay, sebab tu dia mahal. Okey, sebab tu dia mahal. So menyelesaikan masalah bagi tenaga dan kuasa foton. Gelombang menunjukkan sifat-sifat zarah apabila tenaga foton adalah diskrit. Gelombang elektromagnet yang dipancarkan pada suatu permukaan mengalami perubahan momentum apabila foton berlanggar dengan elektron dalam struktur atom tu. So tenaga foton sekali lagi tadi, formula yang awal tadi, HF ataupun Hc per lambda. Kita akan tengok bergantung pada soalan nak guna formula ni.
Power. Okey, kuasa P bagi gelombang elektromagnet bergantung pada bilangan foton yang dipancarkan per unit masa. Ada pula formula ni, P ni apa ni? P besar kan? Kalau P kecil tu P besar kuasa, P kecil momentum. Tu formula dia NHF. Apa pula? N tu bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Foton ni ada kaitan dengan cahaya lah. Okey, yang tadi kita dah baca-baca tadi. So, satu lampu neon 65 watt memancarkan cahaya dengan gelombang 648. Maksudnya korang akan pakai P sama dengan NHC per dengan lambda. Sebab lambda tu mewakili 648. Kan? Betul tak? Betul, nampak dia pakai NHC per lambda. Okey, saya tak suka kalau korang buat macam ni. Nampak korang tukar siap-siap. Fizik dia selalu tunjuk contoh tukar formula siap-siap. Ingat setiap kali korang buat tu gantikan nilai N. Gantikan nilai yang patut korang ganti, baru korang ringkaskan dulu, baru korang pindah-pindahkan. Jangan ikutlah macam contoh yang ada dalam buku. Buat macam matematik. Macam mana korang buat kat matematik dengan mat, benda macam tu korang kekalkan. Jangan ni kat fizik korang buat lain, kat mat korang buat lain. Macam mana? Okey, maksudnya gantikan. Contoh nilai kat sini kita nak cari N kan. So dah ganti siap-siap nilai P dah ganti, nilai lambda dah ganti, nilai H dah ganti, nilai C pun kita dah ganti. 10 darab 3 darab 10 kuasa 8 kan. Kalau korang pindah formula siap-siap, seolah-olah korang menghafal formula. Seolah-olah korang menghafal formula lain-lain. Patutnya korang hanya tahu formula satu ni je. Bila masuk nilai dan pindah-pindahkan. Tu masalah fizik tu. Okay? Tak payah. Satu formula je. Tapi nanti esok ganti-gantikan, pindahkan. Macam mat lah. Mat Okay? Banyak kesilapan ke orang fizik macam itulah. Okey, suatu suar memancarkan cahaya merah yang berkuansi 400 T. Apa tu? Terahertz. Tera 10 kuasa apa? Tera, giga, mega, 12 dia paling besar. Tera giga. Giga 10 kuasa 9. Suar tu kan biasa kan biasa yang kat channel JDT tu kan yang dia main merah. Kenapa suar tu? Biasa orang guna, orang dah salah guna sebenarnya. Semua salah guna. Suar ni dia untuk kecemasan. Sebab tu dalam kapal terbang dia ada. Dalam kapal dekat lautan dia ada. Sebab dia akan memancarkan cahaya sejauh beberapa kilometer. Suar. Flare terpanggil. Alah, saya nak tunjuk contoh dia kat nanti Google nampak gambar tu dia. Suar biasanya kalau kat Malaysia ni JDT lah. Dia JDT dia rumah dia ni sebab kalau tengok dekat cahaya tu sakitlah mata. Dia memang terang dan berasap. Memanglah berasap, dia tak boleh pasang banyak-banyak. Dia hanya satu. Sebab dia guna untuk situasi emergency di lautan. Boleh dikesan sehingga beberapa kilometer. Emergency contoh kalau kapal terbang terhempas kat hutan. Suar. Tentera gunakan suar tu untuk apa? Untuk membantu kapal terbang pengebom untuk melepaskan bom kat mana. Digunakan suar. Kalau contoh kapal terbang tu tak dapat menentukan koordinat, digunakan suar. Suar tu letak kat situ, nanti dia akan tentukan kat mana dia nak bom. Nampak? Suar tu digunakan di mana? Bukan digunakan di dalam stadium. Jadi ada jenis tembak tu. Yang tu yang murah lah kot, yang menggunakan yang gunakan stadium tu. Dia tak lama. Kalau yang tu kita tembak, dia boleh pergi sampai berapa hingga 1 kilometer kot kau tembak tu. Maksudnya sampai jauh boleh nampak. Kalau waktu malam lagi jangan cakap lah, lagi terang gila lah. Tu kalau kau tembak, polis datang lah. Bukan polis dia datang, saya rasa PLDM, PUDM semua datang. Apa hal ni ada masalah tu. Sebab itu adalah
mengisi punya panggilan. Okay. So kita pakai lagi P sama dengan NHF. Ni kau tak bagi tu budak lelaki. Makan juga. Satu Tak bagi lah, tak bagi. Okay. So kita cari N tadi So power dia nampak suatu nampak tak? Power dia adalah 9.28 watt. Dan jangan lupa yang tera ni kena tukar. Nampak tak 10/12 tu? Tak boleh biar perkataan tera kat situ. So kena jadikan 10/12. Tak apa, nanti kita tengok latihan, ada tu kita tunjukkan lagi. Okay, ni kita jadikan ni contoh lah Alright. Lepas tu kita ada kesan fotoelektrik. Alah, foton patut ada elektrik pula, kan? So, kesan fotoelektrik ialah pemancaran elektron daripada suatu permukaan logam yang disinari oleh cahaya ataupun gelombang elektromagnet seperti yang daripada rajah 7.7. Nampak tu elektron. Kita pancarkan cahaya pada permukaan logam, sebenarnya kita pancarkan haba pada permukaan logam. Seterusnya akan menyebabkan logam itu membebaskan elektron. Ingat tak senapang elektron dalam bab elektronik? Kan? Pancaran fermion. Kan? Tengok, dia ada kaitan yang kita belajar tu. Sebab kenapa kita asyik sebut elektron ni? Elektron ni adalah suatu zarah yang boleh bergerak dengan laju yang tinggi. Sebab tu kita pakai perkataan elektron. Kenapa kita pakai mikroskop elektron? Sebab kita tekan itu, nampak? Dia adjust, dia boleh auto adjust. Kalau kita pakai mikroskop biasa tu, kena pusing, lepas tu nak adjust, kan. Ni tak payah. Oh ni je tekan, letak mata tu nampak. Okay. Tak apa, saya doakan korang dapat pegang di sini. Apa? Mikroskop elektron. Sudah pegang dah alat-alat canggih. Pada asas makmal yang canggih. Malaysia semua sudah pegang. Sebenarnya paling banyak pegang lah memang teacher. Sebab teacher banyak buat pasal makanan. So banyak buat pasal DNT. Okey. So rajah 7.8 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengkaji ciri-ciri kesan fotoelektrik. Nampak tak? Ini macam cerita dalam senapang elektron. Nampak? Nampak tak diperlukan sumber kuasa? So sumber kuasa ni akan menyebabkan permukaan logam dipanaskan dan seterusnya akan membebaskan elektron. Elektron tu nampak pengesan. Kalau dalam kes ni dia pakai pengesan. Lepas tu kan nanti dekat elektron tu dia ada apa tu? Voltan lampau tinggi. Kenapa dia pakai voltan lampau tinggi? Kalau dekat elektronik tu, untuk menambah laju elektron. Elektron tu akan menjadi laju. Lepas tu dia ada plat positif. Kenapa plat positif? Tak ingat. Supaya elektron tu terpesong ke plat positif. Kenapa kita ada plat selari tu apa tu? Elektromagnet. Plat elektromagnet. Kenapa? Sebab dia akan kiri ke kanan. Lepas tu kita ada lambang salib tu. Palang Maltese. Okey. Tu ayat sebenarnya. Tapi sebenarnya salib. Okey. Okey, kesan ini membuktikan yang cahaya dikuantumkan. Foton elektron yang terpancar daripada permukaan logam akibat kesan fotoelektrik. Fotoelektron terpancar dengan nilai tenaga kinetik yang berbeza. Nilai pemalar Planck boleh ditentukan daripada kesan fotoelektrik menggunakan sel foto dalam litas seperti dalam rajah 7.9. Okey. So sama juga cerita yang dalam kita buat dalam senapan elektron tu. Dalam senapan elektron tu juga dia adalah vacuum. Okey, vacuum. Nanti belum lagi, semua tu pegang. Belum habis satu bahagian, sabar. Okey, cahaya dalam panjang gelombang lambda tertentu disinari pada katot sel foto. Rheostat kita adjust kan? Untuk adjust arus. Alright. Diselaraskan supaya bacaan miliampere berkurang menjadi sifar.
Okey, saya nak tanya korang lah. Kalau siapa ada yang kat rumah dia ada apa kipas. Kat mana? Kalau ada kipas yang kat dinding tu, kat mana dia start? Kita sebab tekan dinding tu kan. Dekat tu dekat ceiling tu. Kan ada yang boleh adjust tu kan? Kat dinding kan? Ada pakai remote. Dia start kat mana? Dalam adjust tu lah. Yang korang selalu kulas sampai 5 kan? Kat kelas ada kan? Kalau 6, kalau boleh 6 lah. Kalau ada 10 sampai 10 pun masih. Ya, kalau dekat tu kat remote lah. Dia start je. Tapi sebenarnya, dirasa lah. Rasanya, start tu dia tak berubah sampai 5. Tapi kalau kau nak contoh kau nak kalau kau nak kat situ 5, tapi kau orang nak 4 yang maksimum. Kau tukar dia punya kapasitor. Kipas. Kipas tu kapasitor tu hitam. Kalau contoh kalau dia tulis 1.8 mikrofarad, dia macam UF mikrofarad, korang ambil 2.0 mikrofarad. So, maksudnya 5 tu korang hanya letak kat 4 je. Kipas tu sebenarnya yang pusing bila korang dah tukar dia punya kapasitor tu, yang pusing tu, keluaran dia nombor 4 tu, kat situ sebenarnya nombor 5. Kalau korang pusing 5, lagi laju lah. Lagi laju. Sebab tak rumah tu. Tak, dia tak pakai. Dia jangan terlalu tinggi lah. Tak boleh lah kau tukar. Dia 1.8 kau pergi tukar 5 mikrofarad. Tak boleh. Tu untuk kipas yang lain pula. Meletup kipas tu tak boleh lah sebab motor dia. Dia kena sesuai dengan motor dia. Okay? Arus dia. Tak boleh lah kau pergi bantai besar kan. Okay? Rostat dilaraskan supaya bacaan milimeter berkurang mencari sifar. Okey, bacaan geometer V direkodkan. Gelombang yang jarak gelombang yang berbeza digunakan dengan nilai V yang sepadan direkodkan. Satu graf V melawan satu per lambda diplotkan dalam rajah 7.10. Ingat kenapa dia berkadar terus? Sebab dia V dengan 1 per lambda. Dia macam ni. Kalau macam ni, semua sekali dia berkadar terus. Tapi kalau dengan lambda, berkadar songsan. Kalau dengan semua sekali, dengan 1 per lambda, dia berkadar terus. Tapi kalau dengan lambda saja, dia berkadar songsan. Sebab tu dia buat 1 per lambda. Sebab dia nak menunjukkan dia berkadar terus. Okey, nilai pemahalan plan H ditentukan daripada keturunan graf itu. Okey, dah. Dia ajar. Siapa nak pergi toilet ke apa ke. Masa tu, dah habis dah? Soalan. Itu kita tadi kan ambil sepokat korang tak ada? Ada tadi. So, kau tak? Tak. Apa komen tu? Apa dia? Oh, sebaik macam betul. Budak ni hari tu. Membebek sampai habis. Oh, Alia. Ayah tangan. Tangan. Komen? Cikgu? Oh, ada cikgu angkat korang kan? Kenapa cikgu angkat? Terangkat lah. Kalau ada cikgu angkat pula tentu. Bukan cikgu kelas. Cikgu angkat tu cikgu apa? Korang main cikgu saja apa? Ada beberapa orang lah. Cikgu angkat tu ada beberapa orang lah. Dalam cikgu angkat tu ada berapa orang yang dalam kumpulan dia? Bawah cikgu angkat tu ada berapa orang? Ha? Ya. Oh.
Dia pakai kesian lah kan. Ayah kau tak datang. Tapi tak kisah pun. Ada budak perempuan sensasi tu pun tok. Budak tok pun datang. Langsung datang sekolah. Tadi pun kira budak tu sensasi pun tak datang sekolah. Tak apa saya datang sekolah. Dia bukan mak masa tak datang. Okey. Alah, dia sebenarnya kot masing-masing lah. Tak ada pun keburukan kebaikannya. Sebab kalau cuma kalau korang nakkan tahu sesuatu, of course lah apa yang korang akan pergilah. Tak, abang kau tak pergi sekolah. Nanti kan cikgu-cikgu minta semangat. Baik dia tak datang sekolah. Kan? Macam macam pun kalau boleh tak nak pergi. Nanti kau orang cari mana mak bapak air sakit. Selah budak glamour kat sekolah. Lepas tu sebenarnya lebih suka datang awal ataupun main lambat. Tapi tadi datang awal lah. Tapi orang dah kenal kan. Susah jadi glamour payah. Kan? Kalau contoh kat sekolah korang pun saya dengar itu ada seorang budak kena gantung asrama. Ada kan? Dia kes bully ke apa tak? Sekolah korang. Bukan gantung sampai mati. Katanya kes bully. Korang pengawas tu tak tahu. Dia asrama. Kau pengawas Kau pengawas Kata-kata tahu. Saya pengawas sekolah. Saya bukan wajib sekolah. Lah mesti cerita tu sebab apa saya budak boleh tahu. Okey. Tak tahulah. Katanya kes bully. Kena gantung sekolah pun kena buat sekolah. Tentulah. Itulah biasa kan kalau sekolah proaktif dia buat tindakan siap-siap. Kalau tak proaktif masuk TV dululah. Tapi takut masuk TV kan baru terkenal. Baru kau tu, sekolah aku. Pernah. Pernah masuk sekolah kan? Tak nak masuk fikir. Pasal apa? Kita terbakar. Kan, cikgu tu dia bangun fikir. Kalau saya dekat, kalau saya tengok kat news kan, itu je fikir. Cikgu terlibat dengan geng Samsi. Patutlah. Ya, aku tengok. Kita je lah, tengok kat news kan, apa. Itu je kita betul lah, SMB nak berbuat. Ada dua geng kan. Dia tengok ni ada dua geng yang bertelagak. Sebenarnya ada sikit lah. Okey. So, ciri-ciri kesan fotoelektrik. Ciri-ciri tertentu kesan fotoelektrik tidak boleh diterangkan dengan teori gelombang fizik klasik. Fotoelektron hanya terpancar apabila permukaan logam disinari oleh gelombang cahaya dengan frekuensi yang tertentu. Semakin tinggi frekuensi cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron tersebut. Okey. Fotoelektron boleh dipancarkan oleh cahaya dengan sebarang frekuensi kerana tenaga cahaya tidak dipengaruhi oleh frekuensinya. Satu frekuensi minimum yang dikenali sebagai frekuensi ambang. Maksudnya frekuensi, kalau disebut frekuensi minimum ni, frekuensi yang menentukan sesuatu lah. Dengan bila sampai pada frekuensi tertentu, dia akan mempengaruhi yang lain. Okey. Macam hari itulah dalam bab elektronik tu kan, kalau kita ada apa tu? Yang ada tapak, base, Tiga kaki tu yang tiga kaki tu. Transistor. Kalau dekat tapak tu mencapai voltan minimum, so dia akan mempengaruhi CN untuk mengalihkan voltan lah. Voltan kena voltan tapak. Voltan tapak. So mencapai voltan minimum akan menyebabkan voltan pada kolektor tu dapat dialihkan, dapat mengalir. Kalau voltan tapak tu tak sampai, maksudnya voltan pada C tu tidak dapat mengalir. Maksudnya litar tu akan mati, terputus. Kan yang lampu jalan, itulah dia. Okay, kalau dia hanya konsep pada lampu jalan, kau tak salah rasa.
Kalau pada dia sama juga konsep macam lampu solar. Solar dia mesti konsep benda yang sama. Kalau kau tengok kat tempat tu sensor tu berbucu kat depan tu yang bangunan sebelah tu ada satu bucu tu tu ada lampu solar. So dia konsep yang sama lah. Okay. Cuma lampu solar ni dia gunakan tenaga cahaya kan. Jadi tenaga cahaya ni kau kena beli lagi besar solar tu lagi power lah lampu. Kan? Mungkin kau itu dapat buat lagi papan solar tu sebesar bumbung ni boleh lah. Terang gila lah. Tapi bukan tak terang gila. Tapi sakit poket. Kan? Okey, satu frekuensi minimal yang dikenali sebagai frekuensi ambang diperlukan untuk mengeluarkan, nampak? Mengeluarkan foton elektron daripada permukaan logam. Konsep dia sama. Kalau dia sampai frekuensi ambang, foton elektron akan dibebaskan. Okey, konsep dia sama. Logam yang berbeza mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Tetapi, teori gelombang klasik tidak boleh menerangkan sebab foton elektron tidak terpancar apabila gelombang berfrekuensi rendah digunakan. Tenaga kinetik di foton elektron tidak dipengaruhi oleh keamatan cahaya yang digunakan. Tetapi menurut teori gelombang klasik, keamatan cahaya lebih tinggi mempunyai tenaga yang lebih banyak. Dengan ini, foton elektron yang lebih bertenaga kinetik boleh dipancarkan. Foton elektron terpancar secara serta-merta apabila permukaan logam disinari oleh cahaya yang mana nilai frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Tetapi, menurut teori gelombang klasik, elektron mengambil masa untuk menyerap tenaga daripada cahaya, mengambil masa. Dengan ini, wujud satu selang masa antara sinaran cahaya dengan pemancaran foton elektron. Elektron mengambil masa untuk menyerap cahaya. Maksudnya dia ada masa tertentu lah. Sebab itulah dipanggil selang masa. So, kita nak masuk teori photoelectric Einstein. Okay, Einstein ni glamour lah kan. Dekat Britain dapat rasa otak dia tu. Britain dapat rasa otak dia tu. Okay. Saya tak pasti betul ke tidak. Sekejap saya cuba buka. Otak Albert. Tu. In museum. Jadi awet kan? Kak awet kan? So, tragisnya otak. Ni Indon lah ni. Betul. Otak Einstein yang telah diawet. Okay. Tak tahu dia orang nak cari apa kat otak dia. Macam lah dia boleh dapat maklumat kan. Sebab lagilah kau awetkan, hilang lah semua maklumat tu. Okay. Kira dia dikongkan tanpa otak. Tak ada otak kan. Okay. Itulah contohnya Okay. So, teori photoelectric Einstein. Kau suka ke otak korang ni keluarkan? Kau mana boleh terima otak? Itu derma organ. Organ memang otak tu organ, tapi boleh ke derma otak? Orang tak ada otak. Tak. Tak boleh, tak boleh. Otak tu organ yang tidak boleh didermakan. Organ yang boleh didermakan mata. Jangan dalam mana kita ni, dalam mana kita. Kalau tak salah saya hidung ke apa boleh, telinga boleh. Jadi ada memanglah kalau korang korang ada tu kan yang MySejahtera kan. So kat MySejahtera korang tu ada ikrar boleh korang ni untuk derma apa? Derma organ. Ada. Kalau korang nak lah. MySejahtera. Kat situ dia tekan je. Isi borang kat situ nanti dia ni lah, nanti kau mati dia ambil lah.
Dia tak payah guna kad dah. Kalau sekarang makan Mas Sejahtera, Mas Sejahtera tu bukan tu je. Kau ingat ikut tu je. Kak Sir punya Mas, okey, saya tunjuk Mas Sejahtera. Tapi tak adalah, tak ada sekejap derma. Taklah, tak sanggup. Alah, malah nak buka. Nanti dia keluar notification. Okay, kalau korang contoh korang buat mereka check up nanti masuk view. Uh, bila dia daftar dalam sistem dekat klinik tu, dia daftarkan berat jisim korang, apa mata ke apa ke, semua kat situ. Nanti dia akan auto masukkan form kat Mas Sejahtera korang. So kat sistem Mas Sejahtera rasa dengan teacher ada lah jisim, BMI, semua ada tu. Jenis darah. Sebab kita orang check itu kat klinik. Buat. Dia akan masuk lagi senang lah nak check balik. Tu digunakan Mas Sejahtera tu untuk tu lah. Banyak lagi kalau korang nak buat appointment ke apa, pakai tu lah. Banyak terus. Tapi tak telefon, pergi di klinik. Okey. So, kelakuan fotoelektrik dalam kesan fotoelektrik boleh diterangkan dalam persamaan fotoelektrik Einstein. Ini dia persamaan dia. Okey. Tengok pun agak menakutkan, panjang. Andaian satu foton membebaskan satu fotoelektron bersamaan Einstein adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Okay, sekali lagi formula. Okey, lepas tu kita ada graf K max. K itu tadi apa tadi K? Tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Okey, nampak tu dia punya graf tu. Okey. Tak ada benda nak diterangkan, lebih boleh membaca. Okey, daripada graf darjah 7.11, kecunan graf sama dengan pemalar Planck H. Maka tenaga kinetik maksimum fotoelektron bertambah secara linear. Bertambah secara linear itu maksudnya dia lurus dengan frekuensi foton yang digunakan. Okey, fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektron. Fungsi kerja, okey, maksudnya unit dia watt W, work. Okey, tenaga minimum yang diperlukan untuk memancarkan fotoelektron daripada suatu permukaan logam. Okey, sekali lagi formula. Kita ada H pemalar Planck tadi daripada awal tadi guna kan. Ni ada lagi frekuensi ambang. Frekuensi ambang FO adalah frekuensi minimum foton yang diperlukan untuk memancarkan fotoelektron daripada permukaan logam. Nilai frekuensi ambang dan fungsi kerja bagi setiap jenis logam adalah unik seperti dalam rajah. Okey. Maksudnya setiap logam dia ada frekuensi ambang sendiri. Okey, setiap logam ada frekuensi ambang sendiri. Sebab itulah kalau korang masuk U nanti belajar pasal fizik, boleh dikatakan setiap minggu tu ada masa makmat. Macam kira dengan teacher tu, bukan setiap minggu tu, hampir hari-hari. Hampir hari-hari. Tak makmat. Tapi lah tu masa dia kadang, sebab tu kadang sehari tu dia 2 subjek dia belajar, 3 subjek dia. Sebab dia ada makmat tu kadang pagi petang 3 jam. Kali dalam makmat tu 3 jam. Korang 1 jam setengah tidur. 3 jam. Memang duduk dekat kursi yang tu lah macam amal korang tu lah. Oh, matu betul. tapi sebab tu eksperimen yang, tapi most of the time korang tak duduk pun. Kau duduk sekejap je, kalau bagi penerangan sikit, most of the time tu banyak buat kajian, korang tak ni sangat. Itu kalau bio, macam tu kalau kat metrik, kalau bio kita akan buat yang potong-potong tu lah, bedah katak ke, bedah tipus tu, saya tak ingat, tapi saya tipus. So memang tak duduk pun. Kalau orang yang takut dia tak boleh tapi eksperimen yang kimia ke apa banyak kena hati-hati lah sebab fizik ni dia tak ni sangat, dia kan guna alat. Fizik ni banyak guna alat. Kalau kimia ni banyak guna bahan bahan asid kali tu. Sebab memang dulu saya pernah ceritakan yang masa dekat matrikulasi kawan-kawan teacher tudung kena asid. Memang betul lah asid tu mahakis sampai berlubang tudung semua. Diorang mandilah shower. Ya. Tapi tak adalah dia kena buat pembedahan muka, tak kena. Alhamdulillah tak kena. Ada kena sikit lah tangan nak buat pembedahan plastik. Tak adalah. Kalau nak buat tangan pembedahan plastik pun orang nak tengok ke tangan korang? Mana nak tengok tangan saya? Kan? Macam ni, kan?
nak hantaran kena buat perempuan. Nak perempuan lah kena tudung kan, takkan lelaki. Kita teacher. Ha? Kita teacher tak? Tak asasi. Oh, tak. Asasi. Tapi teacher tu ambil bio lah. Chemistry. Saya tak teacher tak masuk matrik. Saya masuk matrik kementerian. Saya masuk matrik dulu. Oh, masuk. So matrik dulu, teacher tak dapat. Saya dapat. Saya matrik. Kau ingat semua orang boleh dapat. Dia tanya siapa dapat, siapa lepas ujian dia ada ujian. Korang tak ada, korang ikut result SPM. Dulu zaman saya ada ujian. Lepas SPM ada ujian. Selepas ujian tu kat Malaysia ada berapa ratus orang kot dapat. Berapa dia ratusan ribu. Saya dapat, saya pergilah. Saya pergi, lepas tu sebelum saya pergi final, saya dah pertengahan tahun matrik dah nak habis. Dah nak habis lah, nak periksa akhir tahun lah. Akhir tahun untuk matrik. Matrik setahun. Saya dapat UAE. UAE dia lambat panggil. Nanti sekarang UAE yang lambat. So pergilah UAE. Of course lah UAE dapat asasi. Asasi lagi tinggi. Dia punya taraf dia. So saya pergi UAE. Sebab tu saya kata taraf paling tinggi yang korang nak kejar kat Malaysia ni. Kat Malaysia kalau belajar negara tu cerita lain. Belajar negara tu kena ambil A-level lah. Ingat A-level tu kalau kau tak lepas, kau kena belajar kat Malaysia juga. Saya ingat masa saya matrik dulu, masa kita orang keluar tu ada juga kawan-kawan saya yang keluar, kawan-kawan yang matrik tu, kat matrik tu dia keluar dia pergi A-level. Dia pergi asasi. Kan, lepas tu saya dapat UAE, A-level tu kena 2 tahun kot. Sebab dia kena belajar bahasa lah. Kalau pergi Jepun, belajar bahasa Jepun. Adalah. So saya pergi UAE, saya dah belajar setahun macam tu, saya jumpa kawan saya yang A-level tu. Dia ambil engineering. Bukan kau nak pergi ke UAE lah. Bukan kau nak pergi luar negara ke? Dia pun malu siut. Malulah dia. Dia pergi ambil A-level, patutnya pergi luar negara. So pergi asasi UAE, tapi akhirnya dia dia faham nak masa tu. Tapi dia ambil engineering lah. Tapi maksudnya A-level ni cuma itu je lah kesan dia dari segi psikologinya nampaklah macam malu lah. Kau tak lepas, tak tu kena buat begitu. Kalau ambil A-level tu untuk keluar negara. Kalau pergi Indonesia dia kena pakai agent tak rasa. Dia tak payah pergi ini nanti dapat tu saya SPM. Kau kena masuk matrik dulu kau rasa. Tak boleh terus pergi. Kena masuk matrik ke tak salah saya. Rasanya lah sebab kakak dia dulu. Kena masuk matrik ataupun asasi, dah habis tu nanti dikeluarkan tawaran. Kan? Pergi, lepas tu nanti keluar tawaran, dia tengok result matrik tu. Layak ke tidak nak pergi Indonesia? Dia bukan ada pakai ejen kat Malaysia ni uruskan. Adalah bayar 3,000 ni pun. Kalau nanti dia uruskan lah, ejen tu uruskan lah pendaftaran semua, nanti kau pergi lah, tak lah. Indonesia lain sikit dia. Tapi dia pakai result matrik. Okay. Kalau India ke apa, kawan tu ada seorang pergi US kot. Matrik uruskan, KPM uruskan. Tu tak payah, nanti dia bagi beasiswa. Beasiswa. Ikut korang kan, lah kalau nak pergi luar negara, bisa lah daripada sekarang. Kan, kita cakap dululah. Tapi of course lah kena family punya kebenaran kan. Macam saya dulu nak pergi Jerman kan. Tapi dah arwah masa tak bagi, tak dapat pergi Jerman. Saya memang target nak pergi Jerman lah. Tinggal nak sebab kawan saya dapat kan. Mak saya tak bagi si borang. Sebab dia tahu dapat. Kan, jadi tak apa lah. Kalau tidak, saya memang nak engineering. Saya paling minat engineering. Kita kena faham lah kenapa mak kita tak bagi tu. Of course mungkin banyak sebab lah. Banyak sebab. Mungkin saya pergi sana tu tak boleh balik dah. Jerman kan. Okay. So tenaga kinetik SIPA. So hal ini bermakna tenaga proton itu hanya cukup untuk membebaskan elektron daripada permukaan logam. Tak punya azan kan. Tapi tak jelas. Kalau gelombang kinetik tu, gelombang tu kenapa bunyi azan kita tak dengar pada waktu siang? Tak apa dengar. Tak, sebab pembiasan pada waktu siang
Gelombang tu dia dia terpesong ke angkasa, ke atas. Jadi orang yang duduk dekat dalam kapal terbang dia patut dengar azan lah. Macam itulah konsep dia. Tetapi waktu malam maghrib, isyak dengan subuh, gelombang tu dia ke bawah. Dia ke bawah. Sebab tu korang dengar jelas waktu maghrib. Kalau korang pasal dengar jelas waktu maghrib, waktu isyak dan waktu subuh. Waktu subuh patut dengar jelas kan. Tapi juga fenomena tu tinggal dia tidur je dia lagi. Sebab tu lah dia bila as-salatu khairun minan naum tu dia kena tegas. Kat Malaysia kan macam tu. Tapi kalau kau pergi Mekah, Madinah memang dia tegas. Terus bangun. Tapi kau bangun dah jam lah. Okay, tak, dia kalau contoh subuh dia pukul 5, dia dah baca Quran pukul 2, pukul 3 je. Kau dah dengar? So kau pun berlari lah nak pergi. Macam apa? Jalan kaki, berlumba jalan kaki. Berlumba dengan Pak Arab. Saya ingat ni, masa saya pergi, berlumba dengan Pak Arab. Of course lah, ada orang laju. Laju. Okay. Tapi lepas habis subuh tu, baliklah. Nak semayang dekat tu, dekat depan Kaabah. Semayang subuh. Saya rasa berapa kali saya semayang subuh depan Kaabah. Banyak kali juga. Dulu kena semayang subuh kat Kaabah, kena pakai ihram. Segitu. Okay. Tak apa, insyaAllah semua dapat pergi dulu. Okay. Menyelesaikan masalah menggunakan persamaan foto itu Einstein. Kira betul lah si Einstein ni. Jika fungsi kerja emas bagi emas ialah 8.155 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Berapakah frekuensi minimum cahaya yang disinarkan pada permukaan emas untuk memancarkan fotoelektron? Okay, dipakai formula W sama dengan, nampak tak frekuensi yang dipancarkan untuk permukaan emas 1.10 kuasa 14. Besar gila dia punya frekuensi. Sebab tu emas tu mahal kan, berharga. Okay. So graf yang berikut menunjukkan tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron yang terpancar daripada permukaan satu logam berubah dengan frekuensi cahaya yang disinarkan pada logam itu. Okay. Kita kena buat soalan sebenarnya baru kita boleh faham dia ni. Okay. Dulu masa lepas-lepas sebanyak baca ni patut tak buat latihan. Kali ni korang sebab ada buku kan, kita akan gunalah. Okay. So tentukan nilai fungsi kerja dalam frekuensi logam itu. Nampak? Kmax tu dia ambil nilai kat sini lah. Okay, nampak 5 darab ni. Nampak tak? 5 darab 10 kuasa negatif 20. Ni Kmax. Kmax ni nampak ni 50. Nampak tu? Kan kat atas graf tu kan darab ni negatif 20 tu. Kan? Nampak dia kiraan tu bukan pada graf lah. Kau tengok pembacaan graf. Okay, saya rasa kau tak ada masalah baca graf ni. Tak ada masalah. Nanti sebab tu sebanyak nak fokus pada latihan. Yang ni kita kena tetaplah kena tahu teori kan. Nanti kita nak baru kita boleh buat latihan dan rujuk pada teori. Okey, satu permukaan logam disinari oleh foton bertenaga 4.0 eV dan memancarkan fotoelektron dengan laju maksimum 2.0 darab 10 kuasa 5 meter per saat. Berapakah panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk membebaskan elektron daripada permukaan logam itu? Lagi sekali punya formula. Vmax ni. Nampak? E sama dengan 4.0. Vmax, dia tengok graf ada kat sana. Vmax tu dia kan 2.0 darab 10 kuasa 5 kan. 1 EV sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Tak salah saya yang ni ada jumpa lah hari tu. Dekat bab elektronik rasanya. Dia ada bagi rasanya. Ada kan? Kan?
Kan? Tak apa, tak apa. Nanti kiraan tu nak tukar-tukar unit, nanti kita tengok. Sebab, kenapa kalau korang tengok ni, sebab 1 EB sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Joule kan? Kan? So, sekarang ni kau nak tukarkan EB tu kepada Joule. Okey. So, E dia bagi 4 EB tadi kat soalan tu kan? So, nak tukar kepada sekarang ni E 4 EB, 1 EB 1.6 kan? So, kalau cari 4 EB, darab 4 lah, betul tak? 1.6 darab 4 lah, itu je. Okay? Macam matematik lah. Sebab tu, tak apa. Hari ni kita baca je ni. Nanti sekejap lagi kita buat latihan tu. Okay. Lepas tu, Kmax kan dia, ni formula Kmax. Kmax tu kan kinetik. So, setengah MV kuasa 2 lah kan. Vmax tadi ada, nilai Vmax dia ada kan tadi, kat soalan tadi. Gantikan, lepas tu jangan lupa kuasa 2, M di sim dia. Lepas tu darab 1.2, 1/2. So, darab 1.82 darab 10 kuasa negatif 20. Lepas tu, banyaknya formula dia. Ui, lagi ada lagi. Okey. So, daripada ini sebenarnya, kalau korang tengok, dia punya ni, dia nak akhirnya dekat sini juga. Dia balik pada formula yang awal tu. Kau tengok ni. Ni tadi HC. E lambda max kan. Dia balik pada formula yang dia bagi awal-awal tadi juga. Dia patah balik macam tu juga. Dia pusing-pusing macam dia sama juga. Tapi kalau kita nak faham, of course kita kena buat soalan dan rujuk contoh. Baru kita boleh faham. Kalau kita baca macam ni, memang tak faham pun. Okay. So, kita tengok supaya senang korang tengok formula-formula tu. Okay. So, ni soalan seterusnya. Fotoelektron dengan tenaga elektrik maksimum 1.02 EV terpancar apabila cahaya monokromatik dengan panjang gelombang. Okay, panjang gelombang dapat dibagi 550 nanometer. Disinarkan nanometer. Nano. 10 kuasa. Ni, 9. Pico. Nano pico. Desi, senti, mili, mikro, nano, pico. Pico 10 kuasa negatif 12. Nano negatif 9. Mikro negatif 6. Tak ada bagi periksa tu. Itu kena ingat. Okay. Tak apalah. Saya nak kejar latihan ni. Sebab saya nak tengok yang nano pico semua tu. Okay, penghasilan arus elektrik, arus fotoelektrik dalam litar sel foto. Sel foto pula, bukan yang ambil gambar tu Tak ada kena-mengena Kita tengok, ada kena-mengena kejap, kita tengok So, tiup kaca, katod, cahaya terpancar pada katod. Katod tu akan menyebabkan elektron dibebaskan. Dan terus kepada anod dalam ruangan vacuum. Seperti yang ditunjukkan pada rajah 7.131 sel foto terdiri pada katod yang disaluti dengan bahan peka cahaya seperti cesium dan lithium. Bahan peka cahaya seperti cesium dan lithium. Ni korang belajar di peringkat tinggi, korang akan gunalah cesium dan lithium ni. Dan anod di dalam satu tiub vacuum tertutup. Apabila katod disinari oleh cahaya, fotoelektron terpancar akibat kesan fotoelektrik. Fotoelektrik tertarik kepada anod menyebabkan arus fotoelektrik mengalir dalam litar. Apabila kematan cahaya bertambah, lebih banyak fotoelektron terpancar daripada katod dan arus fotoelektrik terus bertambah. Tiada arus fotoelektrik akan terkesan jika kesan fotoelektrik tidak berlaku apabila frekuensi foton 7 kurang daripada frekuensi ambang. Ini berlaku dikata kalau tiada arus fotoelektrik apabila foton tu dikurang daripada frekuensi ambang. Macam cerita elektronik itulah, kurang daripada voltan maksimum kan. Voltan. Okey. Aplikasi kesan fotoelektrik. Contoh apa guna kesan fotoelektrik? Sel suria. Sel fotovoltaik digunakan sebagai sumber tenaga elektrik dalam peranti elektronik seperti kalkulator. Kalkulator yang cahaya tu, yang dia punya sumber dia ada lubang kat sini. Dia punya yang kat situ tu dia punya tu kolam. Ni seorang budak ponti ada pakai. Saya tak tahu lah. Budak ponti saya ada pakai.
Sedua ada lah, tapi tu mana serta saya ingat lah. Ha, ha. Dia ada bateri, ada bateri. Kalau nak charge letak je dalam dekat matahari. Dia charge bateri. Kalau kau tak charge nanti dia habis. Nanti letak dia charge tak tu dalam seharian tu tak payahlah berapa jam je dia charge. Maksudnya korang boleh gunalah calculator ni tanpa tukar bateri sampai mati. Sampai korang yang mati calculator tu hidup lagi. Okay. So, betul lah sebab tu bagusnya kan ada ni sel suria ataupun sel fotovolta ni. Lagi robotik. Saya tak tahu lah korang minat robotik ke tidak kan. Macam dekat Neon Kirimau tu ada kelas robotik. Macam saya nak hantar je nak sekan pergi kan, tapi teacher tak setuju. Okay, tak payahlah. Sebab saya nak dekatkan anak saya dengan engineering kan, sebab bapaknya tak dapat pergi engineering. Kan, tak apalah. Okay, so lepas tu kita ada stesen jana kuasa solar. Kalau kau nak tengok stesen jana kuasa solar yang terdekat kat sini, kalau korang pergi ke Anita F1, lalu nak pergi KLIA tu, dari roundabout ada masjid KLIA. Lepas tu lepas masjid KLIA tu ada roundabout, nak ke KLIA kena ke kanan lah, KLIA 2. Roundabout tu ke kanan atau terus tu KLIA 1. Ke kiri. Pergi Anita F1. Ataupun siapa biasa lalu jalan lama nak pergi ke PB. Terus belah kiri tu. Ada stesen jana kuasa solar. Besar. Satu lagi saya biasa nampak dekat Pahang. Itu lagi kat mana saya biasa nampak? Aku tak ingat lagi. Ada beberapa lah. Tapi itulah solar ni dia bukan kawasan luas kan. Sebab itulah kalau kat rumah korang nak buat, boleh. Bumbung. Lepas tu solar punya panel tu di atas bumbung. Dia macam solar punya panel tu macam bumbung korang lah. Bumbung korang. Boleh sekarang ni orang macam teknologi ni cuba nak buat bumbung tu. Korang boleh masih guna TNB punya elektrik, dan solar tu boleh juga. Macam contoh mungkin TNB tu korang guna waktu siang. TNB tu korang guna waktu siang. Solar tu korang dia ada, nanti dia ada macam kalau rumah besar, rumah kecil je satulah dia punya stesen yang kuasa dia tu. Untuk korang nak tukarkan tenaga elektrik, nak tukarkan solar punya tenaga tu kepada tenaga elektrik, dia ada stesen dia. Tapi macam dia tak boleh lah macam ada orang boleh buat dia integrate dengan TNB punya. Maksudnya TNB matikan malam kita boleh guna tu. Dia recharge, dia macam bateri lah, satu bateri besar dia letak kat dinding, korang boleh guna tu nanti. Macam of course lah dapat jimatkan elektrik 50% lebih lah. Tapi nak pasang sistem tu mahal lah, of course lah. Biasa nampak kalau panel solar yang besar-besar ni kau mau kaya-kaya lah. Okay. So kapal angkasa atau stesen angkasa. Kenapa kapal angkasa tu kena ada tenaga solar, kuasa solar? Kan mana ada stesen minyak Petronas? Kan sampai lepas angkasa, okey ada RNR ada. Tak ada. Jadi bila dia masa sebab tu daripada bumi ni dia bakar petrol lah. Dia pakai minyak lah kan. Kau tengok api beroket tu kan. Dah lepas yang angkasa, dia tak ada dah. Dia pakai solar. Solar tu akan mengalirkan arus elektrik. Dia macam ada lepaskan macam pergerakan ke kiri dan kanan ni. Bukan pakai, dia macam ada gas. Dia macam bukan gas tu, macam mengepam lah. Dia tak perlulah kita bawa gas ke sana. Dia macam pumpkan udara tu untuk menggerakkan tu ke kiri atau ke kanan. Contoh dia ada ke kiri, kalau dia macam gas tu tolak sikit, dia ke kiri. Sebab sikit tolak dia akan terpesong menjauh ni. Kalau kau tekan banyak memang terpesong, boleh U-turn lah. Okay. Sebab kan dekat angkasa lepas kelajuan korang beribu-ribu kilometer sejam. Angkasa lepas. Okay. So sebab kan bila korang ke angkasa lepas, korang dah tak ada filter. Kat sini kita ada atmosfera kan. Atmosfera, aku bayangkan atmosfera apa korang boleh rasa panas bila matahari mancar.
Bayangkan kat angkasa lepas tu kan, dia tak ada filter langsung. So, permukaan roket tu ataupun kapal terbang yang dah pergi ke angkasa lepas tu, dia ada solar panel. Solar panel. Dulu saya ingat, dulu 10 tahun lepas kan, 10 tahun lepas, belum melumbur orang nak buat kereta pakai solar panel. Kereta pakai solar panel dulu, memang bentuk pelik-pelik lah. Kau bayangkan kereta atas dia ada solar. Panel solar tu. Kereta nipis je kereta. Atas solar panel bapak besar. Tapi kereta tu bergerak lah tak. Bila sepanjang jalan ada cahaya tu, kereta tu bergerak lah. Hujan nangis lah. Tapi ada juga orang buat macam kereta-kereta sekarang kan ada kereta-kereta lama kan dia bukan petak. So dia tempah solar panel betul-betul atas petak atas bumbung dia. So dia macam gunakan sebagai battery backup. Dia macam jadikan konsep kereta dia macam Tesla, macam BYD, kereta elektrik lah. Kereta elektrik sekarang ni dia pakai bateri yang perlu dicaskan. Solar tak perlu cas lah. Ada cahaya kau gerak. Hujan kau berhenti. Musim hujan duduk kat rumah. Tapi kalau memang dulu berlumba-lumba orang buat kereta solar kan. So tengok kat jalan raya. Orang tak tahulah kan 20 tahun lepas baru belum 20 lagi. So memang masa tu orang nak cipta kereta solar ni. Tapi itulah kerjalah habis itu. Patutnya mungkin dia boleh buat body kereta tu buatlah betul-betul bentuk kereta kan. Tapi body kereta tu boleh menyerap cahaya. Tapi bubuh panel solar tu nampak kelakar. So korang boleh tengok lah saya ada kat YouTube kau tengok memang kelakar bentuknya. Ni saya tak dapat nak kau ceritanya saya tunjuk kau gelak-gelak ni. Tapi itu dah ada teknologi. Okey, sesi angkasa lepas tu sekarang kita ada dua. Angkasa lepas kita ada milik Rusia dan US, ada satu lagi milik China. China dia ada extension angkasa lepas sendiri. Macam pergi angkasa sebelum pergi ke bulan, dia pergi sesi angkasa tu isi minyak. Macam isi minyak lah kononnya. Dia bukan minyak hidrogen. Dia orang akan proses dekat stesen tu macam proses hidrogen lah. So dia beli, lepas tu bawa pergi ke bulan. Lepas tu nak sebelum balik bumi, singgah, lepas tu balik. Ini arah. Macam ini arah. Ini berak atau apa kan. Macam tu lah. Konsep dia sama. Okey, lampu jalan atau lampu amaran. Lampu jalan, saya tak pasti lampu jalan kat Malaysia ni guna solar, saya tak nampak pun. Yang saya tahu tak guna kot. Bila kena langgar je nampak wire terjuntai. Maksudnya kita tak gunalah teknologi tu. Kalau korang perasan banyak kat simpang-simpang kat sini dan ada satu tiang tinggi. Kat depan tu ada satu tiang tinggi, ada tiang. Kat depan Simpang 3 ni ada satu tiang tinggi tu. Dia nak pasang lampu solar. Kalau korang daripada Limbayu, ada warna merah tiang tu kan. Warna dia saja warna merah kuning. Nak kata kerajaan Selangor yang buat. Kau faham ni? Apasal merah kuning ni kan? Faham ni kan? Sebab itu kerajaan Selangor yang buat. Okay, psikologi. Lah, kenapa warna merah kuning kan? Bagilah warna terang sikit kan? Kalau nanti kan malam tak nampak main langgar kan? Tapi memang terang lampu tu. Memang terang. Cukup terang. Dan dia buat tinggi tu, kenapa ketinggian macam tu? Tingginya kan? Sebab dia bila pancaran luas lah. Pancaran tu kalau buat rendah sikit je kan? So dia pancaran luas. Tapi memang terang. Kita nak beralih pada teknologi. Tapi buat masa ni mahal lah. Mahal. Jadi kalau kau pasang, dia ada tiang-tiang ni dah banyak kat simpang-simpang Kebun Baru ni. Dah banyak lah. Okay. Lepas tu lampu amaran, saya tak pasti lampu amaran macam mana. Tapi lampu jalan kat Malaysia ni tak ada. Okey, kat Malaysia, tapi ada satu lagi teknologi kat Malaysia, sebelum sesambung lagi. Kalau kat jalan raya, sebelum traffic light, macam kat nak pergi ke Genesis tu ada tau. Mula tu. Kan simpan kat depan Ampol. Lepas tu ada, okey ni nak ni Ampol. Ini lain yang start. Traffic light. Okey, ini tempat berhenti lah. Kat tempat berhenti tu nanti kau tengok kalau kau pergi mana-mana tengok macam ada macam line.
line tu tak berapa clear, dia macam hitam tapi dia macam nampak hitam lagi kuat. Hitam dia tu macam jelas, macam orang tulis pakai mata pen. Itu adalah sensor tau. Sensor. Maksudnya kalau korang bawa kereta dalam bab ni juga tak itu. Itu yang guna lampu syarat. Lampu syarat pasal warna itu. Kalau kereta berhenti di belakang sensor ni, semua kereta berhenti, lampu ni tak hijau. Belakang sensor. Kereta kena ada atas sensor. Ada sekali kita berhenti sebelah kereta ni, kita tengok kereta ni. Apa lesok tu tak boleh hijau. Sebab tahu. Jadi kita depan. Lampu hijau je. Dia akan ikut turn. Tempat kita turn jalan lah. Hijau. Kalau korang perasan, cubalah kan. Tunggu tengok depan musuh tu. Kalau kan biasa kalau malam kan kat depan Ampong dan Lisasi kan ada tidak kosong tak kereta kan. Orang dah beli kereta ni. Itu pun ada sensor. Kalau kau pasal, patutnya sini lampu kereta sini, satu lampu kereta sini, patutnya di sini dulu. Setelah tengok memang dia tak ada motor dia berhenti jauh sikit kot. Ataupun kan motor kan suka berhenti lepas garisan. Tengok lampu tu tak hijau. Lampu ni tak hijau. Sampai berapa kali tak hijau. So sebab dia tak duduk atas sensor. Apa? Apa yang tak tahu? So salah satu cara untuk mempercepatkan traffic light tu lah. So ada kereta dia ni. So kalau kata kereta jalan, sebab contoh kalau kereta tu jalan, contoh jalan tu yang memang disetkan kena lama sikit berapa sen. Contoh jalan ke Kelang Banting kan. Sebab tu keadaan lampu tu lebih lama. Sebab sensor tu dah set 1 minit ke. Dia dah set. Macam kat Kelang, ada kat Shah Alam ada satu. Yang ada satu simpan nak cerita di Shah Alam yang berantu. So dia ada nombor tu kat atas rasa 2 minit 2 minit ke 3 minit ke 5 minit kau tunggulah traffic light tu lama gila. Memang kau boleh kat sebelah tu ada McD, kau boleh pergi order semua, boleh siap dapat balik. Ya memang orang buat test siap duduk makan, memang betul lah. Saya dah biasa balik kampung dulu memang dah tahu ni. Tu dah tahu. Sebab tu kalau orang berhenti motor kat orang dah biasa, dia berhenti motor dia tongkat. Ada tongkat 2. Tunggu lama. Betul memang. Ada dia sebelah kanan dia poli teknik alam. Tapi tu memang lama. Okey, sel suria menukarkan tenaga suria itu tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Sel foto digunakan sebagai suis berganti dan pengesan cahaya dalam sistem pengeras pencegah kecurian. Okey, sebagai pemasa untuk mengambil masa dalam acara larian. Okey, dalam acara larian tu yang photo finish tu. Photo finish kalau orang lari-lari tu, kalau dekat garisan penamat tu, dia ada kamera. Tu dia pasal foto finish. Maksudnya kalau orang kan samu-samu tu kan. So dia automatik. Dia tak ada orang tu tak ada. Macam kat Malaysia lah main bola kan. Main bola lepas tu ada pengadil. Bila pertandingan percuma atau pertandingan penalti ada pengadil duduk kat tiang golo, dia diri. Dia diri. Sebab nak tengok bola tu masuk ke tidak. Left man. Kan. Kita guna teknologi yang masih kuno. Sekarang dekat luar negara, dia ada sensor kat pintu gol. So dekat jam, kalau gol tu masuk, kat jam pengadil tu hijau. So dia tengok jam, gol. So tak kisahlah, terlepas sikit je akan beritahu hijau. Kita tak lagi. Kita masih perlukan pengadil yang tertonggikkan gitu kot. Kan? Dia tak boleh sakit pinggang lah sebab dia kena membungkuk. Negara macam ni dah maju lah. Tak rasa Jerman, Liga Inggeris pun tak guna, PPI pun tak guna. Okey, acara larian tu itulah foto finish. Foto finish ni kita akan tengoklah kepala siapa yang lebih, tangan siapa. Kadang kepala lebih tapi tangan dia lebih kan. Foto dia lari-lari.
Kan biasa kan orang kan dia bagi tangan, dia lah dia tangan dia lebih walaupun kepala kat belakang. Tangan dia panjang. Ada, memang ada kes sebab tangan dia lebih dia menang lah. Memang ada. Ha. Dia tangan dia panjang dia untung lah. Yang tadi kepala tu sebab tangan dia pendek. Tak tahu lah kalau hidung pun lebih foto finish tu sebab hidung lebih dia menang. Ha. Lah macam cerita boy kan si Papa Zola tu dia menang sebab perut dia lebih. Perut dia yang ke depan. Okey. Untuk mengira bilangan kenderaan yang melalui jalan raya tertentu, ya. Korang sanggup ke duduk tepi jalan buat bancian? Kalau korang lalu tengah-tengah jalan, ada macam dia ada buka kemah. Kat kemah tu macam ada orang duduk. Kau ingat dia saja-saja duduk, dia kira banci. Jalan tu berapa banyak orang guna. Melalui bancian itulah diorang akan besarkan jalan ke, nak buat jalan flyover ke, bancian. Banci. Tapi dia tak tahu lah kalau kat Malaysia mestilah manual kan. Sebenarnya tak payah letak alat dia kira auto. Kita tunggu duduk office je. Oh, masuk suruh kan. Kita masih manual. Okey. Pada pintu automatik di bangunan komersial seperti kompleks membeli belah. Macam pintu Tesco tu kan. Pintu Lotus. Kan kau auto. Ada anak Malaysia, dia belajar elektronik. Dia ambil, dia matrikulasi, lepas tu dia habis matrikulasi, dia ambil elektronik ke elektrik dan elektronik ke tak salsa, ataupun elektrik dan elektronik, khusus jazah. Yang ambil jazah sekarang dia kerja dengan company, dia kerja company tu jaga pintu pusat membeli belah. Dekat Singapura, dekat Sarawak, dekat macam budak tu sini dia jagalah, dia kena tengok sistem dia tu, kena pastikan sistem tu lancar. So dia macam terlalu travel lah Singapura ke apa untuk tengok sistem tu. Kan sistem tu kan kadang sekarang ni kan sensor tu dah tak bukan dekat pintu, dekat escalator. Itu seminggu Sabtu lepas saya pergi Shah Alam. Untuk di Shah Alam kan ada dekat Shah Alam tu ada nasi lemak cinta sayang. Yang tempat tu nasi lemak cinta sayang, bukan cinta kat kau. Ya. Sebab anak saya suka, anak saya yang tu Kalisha tu suka. So, anak saya yang autism tu suka nasi lemak situ lah. So kita balik tu pergi semayang makcik Calang lah, makcik negeri. Dia pintu utama tu ada escalator. Anak saya tanya lah, apa pasal escalator tak gerak ni kan, rosak ke? Dia kata, cuba jalan pergi. Dia kat dia pergi jalan. Dia gerak lah. Tu namanya ada sensor. Ajarlah, kena ajarlah sensor nanti kerja fizik. Tidak. Sebab bapak tahu, kalau orang yang cakap, nanti jalan sendiri. Itu je lah habis. Habis dari situ kan, dia punya tu kan. Satu cerita. Lepas tu turun pun sensor. Lepas tu ada budak lah duduk kat bawah kan. Sebab masa dia orang tengok tangga tu tak bergerak. Dia ingat boleh jalan. Padahal tu tangga turun. Dia orang dekat bawah. Dia orang duduk kat depan tu. Dia orang ingat boleh berjalan lah. Nasib baik sebelum dia orang menaik tu, dengan anak saya turun. Naik jalan lah. So tangga tu turun lah. Kalau tidak, dia orang naik reverse. Sebab daripada bawah tak ada sensor. So, budak tu, kenapa tadi tutup, kenapa bergerak? Anak orang tak payah nak cerita. Belajar dengan bapak dia pula. Anak saya dah tahulah. Dia dah faham lah. Nampak? So, sekarang nampak teknologi tu. Sebab tu, kita menjadi mak bapak kena tahu. So, nak cerita dengan anak kita. Macam sebenarnya tindakan yang memberi ilmu tu bukan setakat di sekolah, di mana-mana saja. Tu cerita tadi tu yang keadaan tadi lah yang escalator je. Kenapa dekat setengah pasar raya dekat pintu, patutnya pintu tu terbuka tapi dia tekan.
Macam kat McD Rimbayu. Dia ada ni, dia tekan tu tak adalah macam button dia tekan je, sentuh je dia terbuka. Sebab dia isu keselamatan lah. Pencuri ataupun orang lain tak bayar tak ada juga kan. Tapi kekurangannya budak lah main. Dia tak tahu dia main. Masa saya tengok pernah sekali saya pergi main di Remban pun ada pintu macam tu. Tapi itu macam keselamatan lah. Sebab kalau asyik terbuka, tutup macam mudah sangat kan. Jadi macam tertekan. Orang yang tahu dia tekan. Ada yang tak tahu, tunggulah lepas tu. Dia setengah teacher sampai tekan. Oh. Tapi itulah nampak. Teknologi tu kena belajar. So, buka pintu automatik ni satu pekerjaan yang saya cakap tadi anak Malaysia tadi kerja. Perempuan. Dia travel sana sini. Okay. Sekarang dia dah kerja dengan company lain. Saya tak pasti dia kerja bahagian apa pula. Of course lah gaji lebih tinggi lah. Okay. So apabila keamatan cahaya yang jatuh pada sel foto tidak seragam dan berubah-ubah, arus dalam sel foto juga akan berubah-ubah. So sifat ini digunakan dalam pengesan imej peranti terganding cas untuk pengimejan digital. Cahaya yang berbeza keamatan ditukarkan kepada sel elektrik yang berbeza kekuatan. Okay. Kita dah ada macam ni nak check ruang patah ke dah macam dah moden lah. Bukan pakai X-ray yang teknologi lama lah. Tapi of course lah mahal lah. Okay. Masa teknik ni mungkin tak ada kat hospital kerajaan kot, hospital swasta lah. Sebab benda ni mahal kan. MRI, yes. MRI ni korang hanya duduk, baring, nanti dia pusing-pusingkan kau. Dia pusing ke belakang. Itu kira-kira ada 60 lah. Kalau X-ray, korang kena gerak sendiri. Kau patah. Kiri. Sebab saya dulu ingat, kita dulu Silio, dia nak tengok kaki saya ni. Masa saya kena itulah ACL tu. Dia nak tengok kaki saya dah patah ke tidak kan. Sekali nak tengok urat saraf lah, mana ada MRI dulu. Masa saya dah 6. So, kaki saya, kau bayangkan kaki saya tak boleh gerak. Dia suruh sepusing kiri. Dia suruh sebaring, terlentang lagi. Waktu baring lagi, kau bayangkan kaki sakit. Ngeri tak ngeri. Sakit gila memang. Nasib baik dia just tu je lah. Bukan patah lah, dia just itulah ACL lah, namanya sekarang ACL. So bayangkanlah. Sebab MRI tu kalau tengok sistem canggih. Dia duduk atas tu, dia pusing. So tak perlu nak gerak-gerak kat badan. Kalau tidak, kau bayangkan kalau patah. Ada juga yang X-ray tu boleh gerak. Kan? Kita duduk je. Yang sepunya tu duduk X-ray kat atas, kaki kau kena gerak. Oh, saya ingat lagi putus. Padahal masa tu saya dah jenam kot. Nangis tu. Setiap kali nak pusing kaki, nangis dah. Sakit tu. Okey, penggandaan foto dalam peranti penglihatan malam untuk mengesan cahaya samar. Tu yang tentera. Yang hijau. Kalau kau tengok yang vision tu, night vision tu, hijau kan. Kalau kau tengok yang cerita yang tentera yang baru tu, yang Bakara tu, adalah tu yang dia ni warna hijau. Okay. Tapi tak boleh dah pakai bawa kereta. Kalau kereta dia depan, Silau. Dia memang kelemahan dia tu lah. Okay. Spektroskopi fotoelektron digunakan dalam bidang perubatan dan fizik. Dah nampak. Spektroskopi fotoelektron digunakan dalam bidang tu yang dia benda tu macam kamera. Orang yang jantung. Masa jantung nak check saluran jantung tu yang ada problem, dia masukkan wire yang kecil gila tu dalam daripada kaki. Tak rasa bertapak kaki. Dia tebuk buat lubang bertapak kaki, dia masukkan wire tolak. Kau bayangkan, boleh bayangkan? Jangan kecil. Dia masukkan, dia masak jantung lah. Masuk kat atas peha betis ke tu? Dia masukkan ke jantung. Dia kaki mana tu dia macam saluran jantung. Kan jantung tu ada aorta, apa?
Diastik dia apa? Diastik dengan diastolik kan? Dia aorta dengan apa tu? Kan? Itulah dia masuk dalam tapak kaki. Tengoklah kalau tu okey, belah sini pula. Untuk saluran lain pula. Bolehlah rasa pun. Jantung pun silah dapat saya nak tengok kawasan tu bila ditolak, dia akan tengok, dia akan tengoklah saluran tu tersumbat atau tidak. Kalau tersumbat sebab kan menyebabkan stroke tu sebab saluran tersumbat kan. Maksud kalau tersumbat, hampir tersumbat, dia orang tak ada pilihan lah. Dia kena buat kemudahan lah, bypass tu panggil. Kalau tak tersumbat, alat tu tadi, ini ngeri. Alat tu tadi dia macam vacuum ataupun dia macam boleh kalau contoh saluran tu dia boleh bersihkan macam mesin lah. Saluran darah tu dibersihkan. Kau bayangkan. Saluran darah kecil tu tersumbat, ada kesan kesan lemak. Dia macam ada mesin, dia boleh mesin tu kecil aja bersihkan lemak. Tanpa perlu korang potong kat jantung, tanpa tak payah. Teknologi sekarang. Sebab tu pembedahan jantung tu mahal, 40 hingga 50k. Ngeri kan? Tapi itulah dia tak perlu bedah kat kaki je. Sebab tu orang yang baru buat pembedahan jantung dekat Institut Jantung Negara, dia ada masalah kan berjalan. Sebab dia ni kat kaki kan. So kena itulah. Sama juga orang yang buat yang ada masalah buat pinggang kan. Dia tepuk pula kat sini. Dia tepuk kat sini dulu. Sebab tak tahu sekadang kata macam paling senang tepuk kat sini. Yang bersih darah kan. Kalau orang perempuan tak nampak apa lelaki, dia jadi makhluk asing. Ya, betul lah. Okay, nampak ngeri kan? Tahu kan? Itulah perubatan. Tapi itu adalah teknologi yang maju. Dulu kena pengsankan, kena bedah jantung. Bedah jantung, kalau saluran itu tersumbat, dia kena potong, buang yang tersumbat tu macam sambung balik. Sambung balik, bila kau sambung balik, urat saraf tu orang tu dah pendek. Bila pendek, tekanan darah tu berubah. Sebab tu orang tu kena makan ubat sampai orang mati. Sebab dia kena cairkan darah. Sebab biasanya kalau orang ada darah tinggi ke darah rendah ke, dia ada masalah dengan itulah, salur darah tu lah. So dia bleed tu jantung. Itu kena hati-hati. Itulah.